ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin dan jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Muka surat 9 Pemerintahan dan penguasaan di kalangan bangsa Arab. Di situ tajuk yang kedua lah. Jadi kitab ni, sebelum kita masuk tentang sirah Nabi SAW, dicerita tentang latar belakang tu. Kita masih lagi di latar belakang bangsa Arab, supaya kita tahu bagaimana keadaan bangsa Arab itu. Sehingga kan ternafilah kalau ada orang mengatakan bahawasanya Nabi SAW mengambil ilmu Al-Quran ni daripada kitab-kitab yang terdahulu, Taurat, Zabur, daripada falsafah Cina dan India. Sebab bila tuan-tuan tengok sejarah yang kita sebut ni, tidak ada langsung kaitan tuan-tuan. Bangsa Arab yang duduk di Jazirah Arab tu, di Jazirah Arab tu tidak ada kaitan tuan-tuan. Untuk kita kaitkan, ambil daripada kitab Hindu ke, Samaveda, Yajurveda ke, Tripitaka ke, tak ada langsung. Itu disebut tentang apa? Latar belakang bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi SAW. Baik, kita tengok. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang, pemerintahan dan penguasaan di kalangan bangsa Arab. Apabila bicara mengenai bangsa Arab sebelum Islam, kita menganggap mustahak untuk memisahkan kepada beberapa bahagian kecil yang bersangkutan dengan sejarah pemerintahan, penguasaan, kesukuan dan dominasi agama bangsa Arab, bagi memudahkan kefahaman kita mengenai keadaan yang berlaku apabila Islam muncul. Itu disebut bagaimana penguasaan, dominasi bangsa Arab sebelum lahirnya Nabi SAW. Ada dua jenis pemerintah bangsa Arab ketika Islam mula menyinar cahayanya. Yang pertama, raja-raja yang bernobat. Sebenarnya mereka tidak bebas. Kenapa disebut tak bebas? Macam Ghassan, Raja Ghassan. Sebab mereka ni walaupun mereka raja yang bernobat, tapi mereka juga di bawah Rom. Raja-raja Ghassan, dia ada raja-raja dia. Mereka ni agama Kristian, dan sebenarnya mereka ni juga terikat di bawah Rom. Raja, tapi bukan penguasa besar. Ada yang lebih besar. Kalau tak bawah Rom, bawah Parsi. Mana dia atas zahir je lah dia raja, tapi sebenarnya dia di bawah pengaruh Rom ataupun Parsi. Kemudian, dan yang kedua, ketua-ketua puak dan kabilah yang memiliki keistimewaan sama seperti raja bernobat, tetapi bebas, sekalipun setengah di antara mereka menunjukkan kesetiaan kepada raja bernobat. Yang ni ketua-ketua kabilah. Ketua-ketua kabilah ni dia bebas dalam kawasan dia. Itu mana. Walaupun sebahagian dia taat pada Raja Ghassan ke, taat pada Rom ke, tapi untuk kabilah dia, di kampung dia, di kawasan, jadi bebas. Dia boleh buat apa saja. Kabilah tak kira lah ke Bani Makhzum ke, Bani Abdul Muttalib ke, Bani Umayyah ke, Bani apa-apa lah, Bani Adi ke, mereka ni hidup memang bebas. Siapa yang macam orang hidup gurun, macam cowboy tuan-tuan, dan mereka tak ada undang-undang tuan-tuan. Jadi siapa yang kuat pengaruh, maka dia lah yang berkuasa. Itu kata bebas tu. Kalau macam Raja Ghassan ni kuat, tapi sebenarnya dia di bawah pengaruh Rom ataupun Parsi. Kemudian raja bernobat cuma terdapat di Yaman, Hirah dan Ghassan. Itu sebut ni Yaman, Hirah dan Ghassan. Dia ni juga pengaruh kuasa yang lebih besar. Baik. Jadi yang betul-betul berkuasanya ketua-ketua kabilah. Dia kontrol kabilah dia, kampung dia. Baik. Kemudian
Sementara kesemua ketua pemerintah lain di tanah Arab bukan bernobat. Di tanah Arab bukan yang bernobat. Dia hanyalah ke siapa lagi kuat pengaruh maka dia naiklah. Begitu. Jadi ceritanya bangsa Arab ni jauhlah daripada pemerintahan ni. Pemerintahan yang rasmi. Tak ada, dia macam pemerintahan koboi tuan-tuan. Kemudian pemerintahan di Yaman. Ini kita nak cerita pemerintahan Arab yang bernobat, yakni di bawah pengaruh Parsi ataupun Rom. Yang memang dilantik. Dia ada pengurusan, dia ada dia punya apa? Struktur dia. Baik, rakyat Shiba yang tinggal di Yaman merupakan bangsa tertua daripada keturunan Arab asli. Cari gali, dan kita sebut sebelum ni tuan, Arab ni dia ada 3 kan. Arab Baidah, Arab kuno. Kaum Samud, kaum Ad, itu Baidah, Arab dulu-dulu kuno. Kemudian ada Arab yang kita panggil sebagai Arab apa? Arab pure, Arab Qahtaniyah, Arab yang tak campur dengan siapa-siapa. Ada awal kitab. Kemudian dia panggil Arab Musta'arabah, Arab yang dia dicampuran. Campuran darah apa? Darah Nabi Ibrahim AS. Daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kahwin dengan Jurhum. Jurhum ni Arab kuno lah. Jadilah bangsa Quraisy. Bila sebut Quraisy ni semua Arab yang terkenal tu lah. Bani Adi, Bani Quraisy, Bani Abdul Muttalib, segala bani itu banyaknya Quraisy. Itu Musta'arabah. Kerana Nabi Ibrahim tu bukan Arab. Nabi Ibrahim bapa kepada bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Baik, itu panggil Musta'arabah. Tapi kalau tuan-tuan pergi di Mesir lah ni, Mesir ke mana-mana ke, Musta'arabah ni merujuk kepada orang yang bukan Arab. Tapi disebabkan budaya Arab di negara tu, dia cakap Arab, dia dah macam orang Arab lah. Terutama macam orang Sudan. Kita tengok orang Sudan cakap sedap, cakap Arab ni. Dia tak ada ami sangat, dia fasahah Sudan. Cakap sedap Sudan ni, kita senang faham tuan-tuan. Tapi dia pun bukan Arab, gelap. Tapi kalau tanya orang Arab, dia berkata Arab. Tanya Arab, dia berkata Arab Musta'arabah lah. Arab yang mana dia berkacuk campuran, ataupun orang yang penduduk setempat yang mengamalkan Islam dan budaya Arab. Kita anggap dia macam Musta'arabah lah, yang menjadi Arab. Baik, kemudian cari gali arkeologi di Ur menunjukkan kewujudan semenjak 25 abad sebelum Masihi. Sebelum Masihi lah. Kita kalender sekarang 2022, ini kalender Masihi. Jadi menurut orang Kristian 2022 ini bermula daripada tarikh lahir Nabi Isa alaihi salam. Jadi umur Nabi Isa ni lebih kurang 2022 tahun. Jadi sebelum Masihi, sebelum tu Nabi Isa dipanggil Al-Masih. Kan kata Masihi itu gelaran Nabi Isa alaihi salam. Kenapa Nabi Isa digelar sebagai Al-Masih? Al-Masih itu maksud dia sapu. Masaha, sapu. Jadi kenapa Nabi Isa digelar sebagai Al-Masih? Ada beberapa pandangan lah. Ada yang kata Nabi Isa ni orang sakit apa pun, dia sapu hilang. Sakit apa pun, buta ke, sakit apa-apa. Sebab apa Nabi Isa ada macam tu mukjizat? Nabi-Nabi ni bukan saja-saja mukjizat. Mukjizat ni sebagai bukti. Nabi Musa dia dapat tongkat. Kenapa? Zaman Nabi Musa, zaman yang paling kuat sihir dalam sejarah tamadun manusia, zaman Nabi Musa. Itu yang mukjizat Nabi Musa mengalahkan sihir. Zaman Nabi Isa, masa tu ilmu kedoktoran ni sangat hebat. Jadi Nabi Isa dia dapat apa mukjizat yang mana doktor sekarang pun tak boleh buat. Orang buta kan, mana boleh buat apa? Bukan buta sikit-sikit tu boleh buat. Ni buta yang saraf dia rosak, ataupun daripada otak belakang ke mata ni rosak. Doktor tak boleh buat macam tu. Itu buta-buta kekal lah. Jadi buta boleh. Kalau sopak kan, sopak memang perubatan moden boleh, tapi makan masa. Kulat kan, yang ni putih-putih tu, makan masa nak baik. Dia dah berakak kulat tu. Canggih lagu mana pun, kita punya perubatan moden nak hilang tu sukar, boleh hilang. Kan Nabi Isa ni sapu kusta ke, kita kalau kusta letak satu tempat takut. Nabi Isa segala jenis penyakit dia sapu hilang. Itu panggil Al-Masih, yang sapu. Ada yang kata kerana Nabi Isa AS ini, Nabi Isa banyak berjalan di atas muka bumi, seolah-olah dia menyapu muka bumi dengan tapak kaki dia. Dia panggil Al-Masih. Pandangan yang ketiga mengatakan Nabi Isa ni, tuan-tuan perasan tapak kaki kita ni, dia ada melengkung kan. Nabi Isa dia tak melengkung, dia lurus terus. Jadi katanya itulah Al-Masih. Wallahualam, tapi saya lebih suka dengan pandangan pertama lah. Jadi Nabi Isa yang sapu. Boleh lah. Baik.
Dajjal gelar Al-Masih juga. Betul tak? Al-Masih Dajjal. Orang sangka dia Nabi Isa, rupanya dia bukan, dia Dajjal. Dajjal. Baik. Jadi tuan-tuan, jadi sebenarnya kalau ikut kiraan yang tepatnya, Nabi Isa dilahirkan bukan 2022 tahun. Yang paling tepat dia dalam 2 tahun lebih awal. Itu yang lebih tepat lah. Maksud dia 2 tahun. Maknanya dia umur Nabi Isa sekarang bukan 2022. Yang paling tepat sekali 2022, 2024. Dia dalam 2 ke 3 tahun macam itulah sebenarnya lah. Baik. Jadi bila sebut SM tu sebelum Masihi lah, sebelum Nabi Isa dilahirkan. SM sebelum Nabi Isa dilahirkan. Baik, kemudian jadi 25 abad, 25 abad, 2500 tahun lah sebelum sebelum Nabi Isa, tamadun mereka berkembang dan pengaruhnya tersebar selama 11 abad SM sebelum Masihi. Jadi selama 11,000 abad sebelum Masihi itu tamadun mereka berkembang. Dah ada 2500 tahun sebelum tu dah ada, tapi berkembang 11,000 tahun sebelum Masihi. Pemerintahan di Yaman adalah mudah untuk membahagikan zaman mereka mengikut anggaran berikut. Abad-abad sebelum 650 sebelum Masihi, 650 sebelum Masihi. Maksud dia 650 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan. Boleh lah. 650 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan. Kalau zaman sekarang ni tuan-tuan tambahlah sekarang ni 2022, tambahlah 650. Boleh lah. Itulah jarak kita dengan dia. Baik, yang ketika itu raja mereka dikenali sebagai Ma'rib Shiba. Ibu kota mereka ialah Sarwah, juga dikenali sebagai Ma'rib. Dalam tempoh itu mereka mula membina impangan Ma'rib, impangan yang terkenal kan, yang kemudian pecah. Punya kepentingan besar dalam sejarah Yaman. Shiba juga dikatakan mempunyai pengaruh besar ke atas tanah jajahan di dalam dan di luar tanah Arab. Ini bangsa Arab asli ya, pure Arab di Yaman. Dalam tempoh di antara 650 sebelum Masihi ke 115 sebelum Masihi. Mana lagi lama tuan-tuan? 650 sebelum Masihi ke 115 sebelum Masihi? 650 lah. Maksudnya 650 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan. Jadi 115 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan. Nabi Isa nak lahir dah lah. Baik. Mereka menggugurkan nama Ma'rib dan menggunakan gelaran baru Raja Shiba. Mereka juga menjadikan Ma'rib sebagai ibu kota menggantikan Sarwah. Runtuhnya Ma'rib masih boleh dilihat terletak sejauh 60 batu di timur Sana'a. Impangan Ma'rib tuan-tuan masih lagi boleh tengok kesan pecah dia tu lah. Jangan kata ya ni kita tempat kaum Samud pun masih ada kan, lagi lama lagi. Kaum Samud, kaum Ad masih ada lagi kesan peninggalan mereka. Baik, jadi tuan-tuan, dia dalam 60 batu daripada timur Sana'a, ibu kota Yaman. Dalam tempoh di antara 115 sebelum Masihi dan 300 tahun Masihi. Yang nampak tak? Tahun Masihi itu dah masuk Nabi Isa dilahirkan. Maksud dia 300 tahun setelah Nabi Isa dilahirkan. Dia yang 115 tu sebelum Nabi Isa dilahirkan. Mana dia berapa ratus tahun? Tuan-tuan tambah lah 415. Nabi Isa ada ke tak? Nabi Isa dah tak ada lah. Sebab Nabi Isa dah naik ke langit. Nabi Isa naik ke langit, umur dia berapa? 33. Barrafa'allahu ilaih. Nabi Isa naik ke langit, umur dia 33. Baik, jadi daripada 115 sebelum Masihi sampailah 300 tahun 300 tahun Masihi, lebih kurang 415 tahun lah. Puak Himyar, ni Puak Himyar kita sebut sebelum ni dah. Arab, pure Arab yang belum bercampur dengan mana-mana. Menakluk kerajaan Shiba, lalu menjadikan ni sama Arab lah, Arab perang. Lalu menjadikan Redan sebagai ibu kota menggantikan Ma'rib. Kemudian Redan bergelar Zifar. Runtuhnya masih berada di Gunung Mudawwar dekat bandar Yarib. Pada waktu ini bermula kemerosatan dan kejatuhan kerajaan itu oleh beberapa faktor. Jatuh kerajaan. Baik. Jadi tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan orang yang rajin baca sejarah, suka baca buku sejarah, kan Ibnu Khaldun, bapa sejarah kita kan, dia sebut tarikh ni dia berulang, sama aja. Tidak ada kerajaan yang kekal selama-lamanya. Hebat lagu mana pun, sama ada kerajaan itu baik ataupun kerajaan itu jahat, sama aja. Orang kerajaan yang paling berkuasa sepanjang tamadun manusia ni kerajaan Nabi Allah Sulaiman.
paling berkuasa. Tak ada orang sebanding dengan dia. Sebab Nabi Sulaiman minta, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan aku kerajaan yang tidak layak bagi orang setelah aku. Sebab tu Nabi Sulaiman dia kontrol semua. Binatangnya, jinnya. Yang buat binaan zaman Nabi Sulaiman jin. Banna'an wa ghawwas. Ghawwas ni apa? Ghawwas ni yang menyelam ke laut. Menyelam ke laut ambil permata-permata tu, tu jin. Jin jadi penyelam ke dalam laut. Jin kuat. Zahir dia tak sama dengan kita. Jadi yang buat binaan juga jin. Yang jadi spy Nabi Sulaiman siapa? Burung hudhud. Kenderaan Nabi Sulaiman apa? Angin. Angin. Hebat Nabi Sulaiman ni. Tapi Nabi Sulaiman juga habis, meninggal. Kemudian Iskandar Zulkarnain, betul tak? Habis juga. Kemudian dua kerajaan yang kafir tapi merintah seluruh dunia. Namrus dengan apa? Namrus dengan Bukhtansar pun habis juga. Tuan-tuan tengok sejarah dunia macam tu lah tuan-tuan. Dulu China kan, China dulu kan tak kuat. China ni dijajah oleh Jepun dan ratus ribu rakyat dia dibunuh, disiksa. Teruklah China kena dengan Jepun. Sekarang China, Masya Allah, berapa saatnya Jepun tu boleh jadi debu tuan-tuan. Nukliernya, hidrogennya, macam-macam bom boleh buat. Lah ni dah boleh buat apa? Matahari. Dia dah buat matahari dia dah. Tunggu nak tembak kat atas. Dia kapal dia dah sampai di Marikh. Dia sampai tanpa pertolongan apa-apa. Satu-satu negara. NASA pun sampai. NASA ni gabungan semua. Amerika punya meletup, tak ada yang sampai. Tapi yang China sampai di Marikh. Hebat tuan-tuan. Baik China dulu lemah. Amerika dulu lemah. Siapa jajah Amerika? Britain. Maka George Washington bangkit lawan Britain. Nak ceritanya tuan-tuan, Allah, dunia ni begitu tuan-tuan. Sebab tu mana-mana kerajaan yang berada di atas beringat, sebab dia tak akan kekal di atas. Sebab tu tuan tengok kerajaan dunia, ada orang masih duduk di atas. Kita nampak hebat kan? Mana-mana kerajaan lah, kita nampak hebat ni. Kalau pergi mana-mana ya tuan-tuan, ada polis escort, betul tak? Escort. Oh, polis buat macam ni kan. Polis suruh buat apa tu? Trafik tahu. Dia suruh apa? Perlahan dan ke tepi, betul tak? Saya dulu mana saya faham, masa saya duduk U dulu kan, saya naik motor balik UM, polis mai suruh buat lagu ni. Mana saya tahu, saya pecuk juga tuan-tuan. Sekali kena cerkah, woi ke tepi. Yang baru faham, oh nak suruh ke tepi punya, mana aku tahu. Nampak hebat, betul tak kan? Oh, polis escort hebat. Tapi sekali jatuh tuan-tuan, rapat ke bumi. Ada orang tuan-tuan daripada duduk di atas, sekali jatuh rapat ke bumi. Ada? Pas dia jatuh masuk penjara. Ada tuan-tuan? Tak ada. Ada ke tak ada? Ada. Masuk penjara kiri. Ada daripada atas, jatuh habis langsung. Tuan-tuan tahu di Perancis tu, tuan-tuan tengok gelatin yang apa? Potong kepala tu kan, pisau besar dia potong tadi, pum, potong. Saya lupa nama raja tu. Raja tu yang buat. Siapa lawan dia semua kena. Yang lawan dia semua kena gelatin. Buh kepala potong, buh kepala potong. Dia yang mengasahkan gelatin, dia pun kena. Dia sekali mati di gelatin, rakyat dia tangkap dia. Dia kena, bini dia kena. Bukan jatuh rapat ke bumi tu. Siapa lagi tuan-tuan? Muammar Gaddafi. Betul tak? Kita nampak hebat. Sekali jatuh mati tuan-tuan. Mati, dah kena bunuh, mayat dia ditayangkan sampai busuk, boleh bertanam. Muammar Gaddafi. Siapa lagi tuan-tuan? Saddam Hussein. Betul tak? Saddam jatuh tuan-tuan. Siapa lagi tuan-tuan? Jatuh rapat tu Tsar Nicholas Rusia. Kerajaan beraja yang 1000 tahun saya rasa lama. Tapi jadinya revolusi Bolshevik. Rakyat Rusia benci pada raja, bangkit melawan raja. Jadi peperangan, mati 20 juta lebih. 20 juta mati. Dan sistem raja jatuh. Tsar Nicholas II ni dengan bini dia, anak dia semua dibunuh kejam. Mayat pun tak jumpa. Kata jumpa kemudian dah bertahun. Raja-raja kita tengok di Indonesia kan. Raja-raja dulu banyak, Indonesia tu banyak raja-raja Melayu. Sumatera, Aceh. Mana dia? Bila kebangkitan komunis, bunuh habis dia. Bunuh.
angkat lepak dalam satu perigi tu. Ada perigi tu, ada tuan-tuan boleh tengok video dia pergi ambil balik tulang-tulang keturunan diraja yang dilempak dalam tu. Tapi nak ceritanya seluruh manusia beringat ketika mana kita berada di atas. Ingat, limanil mulkul yaum. Ayat Quran sebut hari kiamat nanti Allah Ta'ala berfirman, limanil mulkul yaum, bagi siapakah kerajaan. Kerajaan ni kekuasaan, pemerintahan. Tak kira lah pemerintahan kecil ke besar, Perdana Menteri ke, Parlimen ke, DUN ke. Limanil mulkul yaum, bagi siapa kerajaan yang boleh merintah ni. Allah Ta'ala tanya, nak tuan-tuan masa ni habis binasa, habis dah, malaikat pun habis dah semua, yang ada hanya Allah. Bagi siapakah kerajaan? Maka Allah Ta'ala jawab, lillahil wahidil qahar. Ingat, ni dalam ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ingat, kekuasaan, pemerintahan mutlak milik Allah yang Esa lagi Maha Perkasa. Sebab tu kena beringat. Siapa-siapa tuan-tuan, bila duduk di atas kita ke tuan-tuan, ada kuasa ke? Beringat. Nah, takut nanti sekali jatuh rapat ke bumi terus tuan-tuan. Kita yang tak ada jawatan apa pun tuan-tuan, boleh relax, jalan sana sini, pergi makan, berkelah tuan-tuan. Ada orang berjatuh, habis terus tuan-tuan, tak boleh nak ke mana lah. Nampak? Daripada okey, rapat terus ke bawah. Beringat-ringat lah tuan-tuan. Baik tuan-tuan, kemudian mana ni? Jadi ini jatuh lah, daripada hebat jatuh. Macam Nabi Sulaiman tu jatuh sebab anak Nabi Sulaiman lepas tu bergaduh. Anak Nabi Sulaiman sendiri bergaduh sampai pecah Palestin menjadi utara dan selatan, bergaduh. Pertama, perdagangan gagal dalam banyak hal disebabkan penguasaan Nabi Taniyah di utara Hijaz. Ini juga bangsa Arab juga ni. Kedua, disebabkan keunggulan kuasa Rom yang menguasai perdagangan jalan laut selepas penaklukan Rom ke atas Mesir. Pertama, kerana dia bersaing dengan sama-sama Arab, Nabi Tiyah ni. Yang kedua, kerana apa? Kerana Rom, bangsa Rom bersaing dengan bangsa Rom. Bangsa Rom ni apa? Bangsa Rom, Arab panggil dia Bani Asfar. Ni Asfar ni keturunan yang perang, keturunan yang rambut dia perang. Jadi orang duk bergaduh, Rom ni Rusia ke, Amerika ke, Eropah ke? Sebenarnya dia tu semua Rom. Itu yang lebih tepat ni. Dia tu semua Rom. Rusia Rom, Eropah Rom, semua Rom tuan-tuan. Rambut perang. Perang tu Rom lah. Baik. Mesir dan di utara Hijaz. Dan ketiga, disebabkan persengketaan sama sendiri antara puak, sama puak mereka lah. Bagaimanapun ada hikmah di sebalik tiga faktor di atas yang mengakibatkan Qahtaniyah berpecah serta bertaburan di sana sini. Jadi keluarga Qahtaniyah berpecah sampai dia bertebaran di seluruh tanah Arab. Baik tuan-tuan. Kemudian dari tahun baru ni apa? Ratu Elizabeth. Maka orang duk bincang, dia ni keturunan Firaun ke keturunan Nabi SAW? Tuan-tuan, dia rasa keturunan Nabi ke tuan-tuan rasa? Ini geng-geng teori konspirasi lah tuan-tuan. Saya tak tahu, tapi nak kata keturunan Nabi tu macam jauh sangat kot. Wallahualam lah. Tapi saya pernah je dengar orang kata dia keturunan Nabi SAW. Ada kawan saya pun dia balik, dia minat geng-geng Sufi tarekat ni, dia pun sebut Ratu Elizabeth itulah keturunan Nabi SAW. Malah waktu Ratu Elizabeth meninggal tu, apa dia? Ada seorang lelaki Yaman siap buat haji untuk Ratu Elizabeth. Ada dia buat haji untuk Ratu Elizabeth. Ngarut sangat kot tu. Baik. Jadi nak cerita yang lebih tepatnya, dia tu adalah Rom. Tu bangsa Rom. Baik, kemudian tuan-tuan, dari tahun 300 Masihi hingga kelahiran Islam di Yaman telah menyaksikan satu keadaan huru-hara dan kekacauan. Persengketaan dan perang saudara membuatkan penduduk Yaman terdedah kepada penaklukan kuasa asing sekaligus lenyap kemerdekaan mereka. Jadi kekacauan sama mereka lah, bergaduh tuan-tuan. Baik. Pada waktu tersebut Rom menakluk Aden, bahkan membantu Habsyah menduduki Yaman, membuat pertama kalinya dalam tahun 340 tahun Masihi. Baik, jadi yang pertama depa berpecah sama-sama depa. Kemudian Rom, bangsa Rom ni dia apa? Tawan Aden. Aden ni di kawasan pelabuhan tuan-tuan, dekat di Yaman tu. Kemudian bahkan membantu Habsyah. Habsyah ni orang kulit hitam lah, Ethiopia. Rom bantu orang kulit hitam jajah Yaman pada tahun 340 Masihi.
Dengan mengambil kesempatan dari persengketaan terus-menerus antara puak Hamdan dan Himyar, sama-sama. Ni Hamdan dan Himyar sama-sama Arab gaduh. Dan kalau tuan-tuan tengok bahasa kita Melayu ni antara bangsa yang sedihnya bukan apa. Dalam sepanjang sejarah banyak yang mengkhianati bangsa ni. Banyak tuan-tuan. Seperti mana disebut oleh Profesor Mak Rofa. Dah dengar kan Profesor Mak Rofa? Bagus dia cerita satu bangsa yang banyak dijatuhkan oleh bangsa dia sendiri. Berapa kali waktu kita perang dengan Thailand yang ada yang khianatnya, kita perang dengan Portugis ada yang khianatnya. Waktu kita perang Raja Haji berperang dengan Belanda kan, berapa ramai orang Melayu yang bersama dengan Belandanya, semayang sekali bila orang sujud dia tolong tikam belakang. Sedih, itulah jatuh bangun bangsa yang menyedihkan, bangsa yang selalu ada tali barut. Itu betul-betul lah tuan-tuan, bukan kita insya-Allah dalam ni semua bagus. Haji Cita Piramli tu sebut, siapa nama Haji Cita Piramli tu? Lupa. Cita Piramli tu yang baik dengan Jepun tu, apa nama dia? Buang ke? Buang. Jangan ada orang yang lagu ni. Tapi begitulah jatuh bangunnya bangsa Melayu ni daripada dulu lagi. Memang ada orang yang Tun Sri Lanang kan. Tun Sri Lanang ada yang kata dia juga antara yang mengkhianati Melaka. Baik. Ala kulli hal tuan-tuan, begitulah negara kita punya bangsa lagi lah. Saya harap sepatutnya tidak ada lagi lah tuan-tuan orang Melayu Islam. Ingat Mak Kilau kan sebelum dia meninggal, dia pesan apa? Jaga agama, jaga negara, jaga bangsa. Kan itu yang dia pesan terakhir Mak Kilau dia keluar saat. So, dia beritahu dia Mak Kilau, dan betul lah Mak Kilau, dan dia mandi embun dan sebagainya. Dia beritahu jaga agama, jaga negara dan jaga bangsa. Jangan sampai bangsaku tidak ada tanah di bumi sendiri. Dan Tun Mahathir kata wallahualam, saya tak tahu sejauh mana kebenaran dia keluar. Kan hari ni dia kata apa? Separuh tanah di Semenanjung ni telah berada di tangan bukan Melayu. Pasal apa? Pasal orang Melayu duk jual satu geran merah lagu mana patut tak boleh jual, boleh lepas jual. Itu satu benda yang menyedihkan lah. Itu benda saya boleh cerita panjang. Saya jumpa orang yang boleh jual geran merah diubah jadi geran antarabangsa, main duit semua tuan-tuan. Orang yang pernah saya sembang, pernah tahu dia sendiri lalui benda tu. Baik. Tapi buat macam mana? Memang sungguh tuan-tuan. Di Penang, betul tak? Habis semua jual. Ada satu taman tu yang abang saya duduk di balik pulau tu. Dulu banyak Melayu. Sekali mai cari Cina mai, kita tak boleh salahkan depa tuan-tuan, daripada ada duit. Cina letak harga mahal sikit. Berapa kali ganda semua pekat jual. Habis semua Cina taman tu tuan-tuan. Habis tu orang Melayu yang kerja di Penang duduk mana banyak? Banyak duduk Sungai Petani. Sungai Petani yang mai duduk. Petani perai, tanah dah tak ada lah. Habis jual. Baik, itu yang disebut oleh Tun Mahathir lah. Baik tuan-tuan, wallahu alam. Tapi begitulah tuan-tuan, kita banyak. Tapi lagi satu tuan-tuan, sebenarnya kita dalam berhadapan bangsa ni macam orang yang non-Muslim, banyak orang dia fikir apa? Cara kita berhadapan dengan mereka ni adalah kita, kalau mereka ada jutawan, kita hasilkan jutawan sebanding dengan mereka. Kalau mereka beli tanah banyak, kita kena beli tanah banyak sebanding dengan mereka. Kalau mereka boleh buat kereta yang canggih, kita kena buat kereta yang canggih. Tidak? Cara ni nampak hebat, tapi sebenarnya tak tepat. Kenapa saya kata tak tepat? Islam tak datang macam tu. Islam dia datang, dia bawa produk Islam. Betul tak? Islam zaman Nabi SAW, Islam dia bawa risalah Islam. Bila bawa risalah Islam, orang tengok keindahan Islam, mereka masuk Islam dengan kehebatan mereka. Betul? Masuk dengan kehebatan mereka. Kalau ada seorang, contohnya lah Cristiano Ronaldo, tu tak kenal? Dia main takraw ke main badminton? Main bola, okey, kenal, tak apa. Kalau dia masuk Islam, dia akan jadi orang Islam yang paling terror main bola. Betul tak tuan-tuan? Kalau ada seorang pakar fizik, boleh buat bom nuklear, dia masuk Islam, dia masuk dengan kepakaran dia. Daripada dulu kita tuan-tuan, Nabi tak kata depa buat macam ni, kita kena buat lagu ni juga. Depa buat lagu ni, tak. Kita bawa Islam. Kalaulah orang yang non-Muslim di Malaysia ni terima Islam, mereka masuk dengan kehebatan mereka. Sebab tu Nabi SAW, bila Nabi pernah pesan kan, An-nas kama'adin, manusia ni seperti barang galian dalam tanah. Emas, emas lah, contoh emas, perak. Maksud dia duk mana-mana pun berharga, betul tak? Khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam.
Sebelum Islam dia ni terbaik, dah masuk Islam pun dia terbaik. Kalau iza faqihu, kalau dia faham, iza faquhu. Maknanya dia sebelum masuk Islam, Khalid Al-Walid ni panglima perang yang cukup handal kan. Bila masuk Islam, Nabi lantik dia. Nabi lantik dia jadi panglima perang. Dan Nabi gelar Saifullah al-Maslul. Dia masuk dengan kehebatan dia. Amr bin al-As, dia panglima perang yang cukup handal. Dia masuk Islam, Nabi lantik dia jadi panglima perang. Dia masuk dengan kehebatan, pentadbiran dia, menyusun strategi. Ada sahabat Nabi yang awal masuk Islam, Nabi tak pernah lantik dia, pasal dia tak mampu. Siapa dia? Abu Zal Al-Ghifari. Abu Zal masuk Islam awal, sahabat Nabi yang zuhud. Tapi pernah diminta kat Nabi, kenapa lah tak lantik dia macam lantik sahabat yang lain? Nabi kenal, innaka la dhaif, kau ni seorang yang lemah. Wa innaha la amanah, ni tanggungjawab ni, panglima perang ke gubernur ni semua amanah. Wa satakunu nadamah yauman qiyamah illa man akhadha bihaqqiha, akan menjadi penyesalan pada orang yang ambil melainkan orang yang tunaikan amanah. Nabi tak pernah lantik Abu Zar. Macam contohlah kalau Cristiano Ronaldo masuk Islam, pindah duduk kat tuan-tuan punya taman, contoh taman tuan-tuan ada buat tim bola, tuan-tuan ambil dia ke tak ambil dia? Dia akan jadi yang paling hebat, betul tak? Striker yang paling hebat. Takkanlah tuan-tuan fikir hamba masuk Islam tak hebat, bagi imam lah. Imam bola pun tak pernah tendang bola, nak ke sana pergi ke sana tuan-tuan. Nampak? Dia masuk dengan kehebatan dia. Sebenarnya yang paling tepat cara kita berhadapan dengan non-Muslim yang hebat-hebat ni, yang kaya-kaya, sebenarnya kita membentangkan Islam pada mereka, jadi duta untuk Islam. Mereka akan masuk dengan kehebatan mereka, mereka akan masuk dengan ilmu mereka. Macam dulu kan, kenapa jatuhnya Mongol kan? Mongol dulu hebat, semua orang lawan, semua kalah. Umat Islam mati di beradat katanya 1.5 juta. Macam mana Mongol yang hebat tu, yang Rusia pun kalah. Viking Sweden tu yang ada tanduk hebat. Kita nampak Viking tu hebat kan? Viking pun Tatar hancurkan mereka semua. Tak hebat pun Viking tu, habis semua. Tapi macam mana Tatar tu boleh lingkup Jahanam tu? Sebab sepupu kepada siapa tu? Hulagu Khan, Genghis Khan. Hulagu Khan tu, Genghis Khan tu dia tu. Hulagu Khan tu sepupu dia, nama apa? Berkhay Khan ni dia masuk Islam. Berkhay Khan ni lah yang menjadi benteng mempertahankan umat Islam. Dia ni pun handal, dia juga panglima perang Mongol. Dia masuk Islam, dia perang dengan sepupu dia Hulagu Khan yang telah bunuh 1.5 juta umat Islam di Baghdad. Sejak pada tu dia pun mula jatuh terus. Tuan-tuan nampak? Masuk. Sebab tu yang setepatnya kita nampak bentangkan Islam pada dia. Sebab tu kalau ada pendakwah non-Muslim kan, sebetulnya kita kena raikan lah. Firdaus Wong Wai Hun, betul tak? Itu duta yang cukup hebat. Kemudian Dr. Husin Yi ke, ini orang yang hebat. Farid Ravi ke, orang ni yang menjadi jambatan antara kita dengan non-Muslim. Dia pun akan masuk dengan kehebatan dia yang ada tu. Baik. Kemudian tuan-tuan, penduduk Habsyah Ethiopia di Yaman, yang saya sebut ni bukan pandangan saya lah. Ini disebut oleh Dr. Nasir Ulwan, dia sebut. Jadi dia sebut itulah cara kita berhadapan dengan orang yang non-Muslim. Kita membentang Islam pada dia. Kemudian penduduk Habsyah Ethiopia di Yaman berakhir dalam tahun 378 tahun Masihi, apabila Yaman mendapat semula kemerdekaan mereka. Selepas itu berlaku keretakan pada ampangan Ma'rib dan mengakibatkan banjir besar 459 ataupun 451 tahun Masihi, seperti yang dinyatakan dalam Quran. Peristiwa besar ini menyebabkan kejatuhan keseluruhan tamadun Yaman dan tersingkirnya bangsa itu di tempat sendiri. Ampangan ini besar, bila dia pecah, hancurlah tamadun Yaman di situ, hancur terus kerana pecahnya ampangan Ma'rib. Pada tahun 523 Masihi, seorang Yahudi diutus dalam satu kempen besar-besaran menentang Kristian Najran untuk memaksa mereka memeluk agama Yahudi. Paksa mereka masuk agama Yahudi. Apabila arahan itu disangkal, mereka ditolak hidup-hidup ke dalam parit besar yang dalamnya ada api sedang marak dengan dahsyat. Quran ada menyebutkan tentang peristiwa itu, qutilal ashabul ukhdud, celakalah kaum yang menggali parit. Dia macam ni cerita dia lah. Tuan-tuan boleh dengar cerita ashabul ukhdud ni kan,
yang depa ni Kristian. Tapi Kristian depa ni bukan Kristian sekarang ni. Dia sebut Kristian ni tuan-tuan, maksud dia orang yang pengikut Nabi Isa. Pengikut Nabi Isa ni dia ada betul, dia ada tak betul. Yang betulnya sebelum persidangan Nisia atau Nikia 500 tahun setelah Nabi Isa naik tu kan, dia ada dua puak. Satu puak mengatakan Nabi Isa itu adalah pesuruh Allah dan hamba Allah, dan Tuhan itu adalah Allah. Ini pengikut Nabi Isa yang betul ya. Satu lagi Saint Paul tu kan, Yahudi tu. Dia yang kata Nabi Isa ni bukan rasul, tapi dia anak Allah. Jadi lepas persidangan di Nisia tu, Hercules, yang ni Maharaja Rom, Hercules ni, dia panggil dua-dua puak. Satu pengikut Kristian yang betul, Nabi Isa yang betul ni lah, yang Islam lah nak kata, yang Islam. Tapi kenapa disebut Kristian? Kristian ni maksud pengikut Nabi Isa. Sekarang ni disebut Kristian ni memang tak ada hak yang kita faham tu. Jadi ni yang Islam betul, pengikut Kristian yang betul-betul Islam lah, yang ikut ajaran Nabi Isa pure sungguh. Satu lagi Saint Paul ni yang kata apa? Nabi Isa tu anak Tuhan. Bincang, Hercules ambil pandangan yang mengatakan Nabi Isa ni anak Tuhan. Nampak lagi hebat kan? Maka yang puak-puak tu ditangkap, ada yang dibunuh dan sebagainya. Jadi sekarang ni peristiwa ni, mereka ni Islam yang betul lah. Ceritanya pada yang tepatnya lagi, pada zaman ni ada dalam hadis panjang kan, seorang raja tu mengaku Tuhan. Tengok dalam hadis ada sebut, hadis Riyadhus Shalihin dia sebut, raja tu dia mengaku Tuhan. Jadi raja ni dia ada semua raja dia ada tukang sihir. Hatta raja-raja dulu pun dia ada seorang tok bomoh. Tok bomoh ni bersahabat dengan jin. Biasanya raja dia ada tukang jenis dulu lagu tu lah. Jadi ceritanya tukang sihir raja ni nak mati dah. Maka tukang sihir ni minta pada raja, carilah seorang budak yang boleh belajar dengan aku. Ada dalam Riyadhus Shalihin ni, ada ni sahih. Jadi raja ambil lah seorang budak ni, raja tengok budak ni boleh kot. Raja ni mengaku Tuhan. Jadi budak ni pergi mengaji dengan tukang sihir ni. Nanti tukang sihir ni mati, budak ni lah akan menjadi pengganti tukang sihir raja. Tapi tiap kali budak ni nak pergi mengaji, dalam perjalanan dia jumpa siapa? Rahib. Rahib ni pengikut Nabi Isa yang betul, yang Islam lah. Kita sebut Kristian ni bukan Kristian sekarang ni, pengikut Nabi Isa yang Islam betul. Rahib ni ajak tentang Islam, beriman pada Allah, Nabi Isa, tidak Tuhan melainkan Allah. Lepas dia belajar dengan rahib ni, baru dia pergi dekat tukang sihir ni. Selalu macam tu dia. Sampai satu ketika bila dia lambat ke tukang sihir, sebab dia pergi belajar dengan rahib ni, dengan orang Islam lah pula dengan rahib ni, maka tukang sihir ni pukul dia. Maka dia mengadu pada rahib ni. Rahib ni kata, kalau kau takut pada rahib ni, kau kata pada dia, kata aku lambat kerana keluarga aku lepas aku lambat. Kalau kau takut keluarga kau marah balik lambat, bagi tahu kerana rahib ni, kerana tukang sihir ni lepas aku balik lambat. Padahal dalam perjalanan tu dia jumpa siapa? Jumpa rahib mengaji ilmu Islam yang sebenar. Satu hari budak ni dia termenung, dia fikir mana satu yang betul, rahib ni ke? Yang ni rahib ni orang Islam betul lah, pengikut ajaran Nabi Isa yang sebenar, ataupun tukang sihir tu yang betul? Dia pening. Tukang sihir ni cerita apa? Sihir jin. Satu hari tu di tengah jalan tu ada satu haiwan yang besar. Ada yang kata ular ataupun boleh jadi singa, yang mana orang tak berani lalu. Maka budak ni ambil batu dan budak ni berdoa, ya Allah, sekiranya rahib itu lebih kau cintai daripada tukang sihir, kau bunuhlah binatang. Dan budak tu baling batu kena pada singa tu, dan singa tu mati. Maka budak ni pun cerita pada rahib tu apa yang berlaku. Rahib tu kata apa? Kau dah capai satu makamnya, aku pun tak capai. Maksud dia budak ni dah duduk di makamnya lebih tinggi daripada rahib ni. Dan rahib ni kata apa? Hang akan diuji. Nampak tak? Bila tuan-tuan naik makam, tuan-tuan akan diuji. Kemudian rahib tu kata apa? Kalau hang kena uji, hang jangan beritahu aku pula, ajak hang. Dia beritahu nak selamat diri lah. Hang jangan beritahu aku, ajak hang pula. Tak apalah. Kemudian budak ni Allah berikan dia kemampuan menyembuhkan macam-macam penyakit. Macam-macam penyakit, sakit apa pun, sakit buta ke, sopak ke, botak ke, semua penyakit. Orang kalau jumpa budak ni je sembuh, jumpa budak ni sembuh. Ini cerita ni tuan-tuan sebelum Nabi dilahirkan, nak dekat dah dalam beberapa tahun sebelum Nabi dilahirkan, cerita Ashabul Ukhdud ni.
Kemudian sampailah seorang teman raja ni, Raja Asy-Syuhud ni. Raja ni mengaku Tuhan. Dia ada seorang menteri dia yang mata dulu jelek, kemudian buta. Rosaklah mata dia, rosak saraf ke apa, buta. Macam kita lah kecil manis kan, saraf rosak, buta lah mata. Jadi teman raja ni dapat tahu budak ni boleh menyembuhkan semua penyakit. Teman raja ni pergi cari budak tu. Dan dia bawa harta banyak. Jadi menteri ni kata apa? Ni semua ni milih hang kalau hang boleh sembuhkan mata aku. Budak ni kata apa? Saya tak boleh menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau tuan boleh beriman dengan Allah, saya boleh berdoa pada Allah supaya menyembuhkan mata tuan. Menteri ni, teman baik raja yang mengaku Tuhan ni, beriman. Dan mata dia elok balik. Budak tu doa. Dan menteri ni macam biasa, dah mata dia jelek, dia pun pergi duduk tak tepi raja yang mengaku Tuhan. Jadi raja ni mengaku Tuhan, tapi tak boleh sembuh mata member dia. Tak apalah ceritanya, dia pun pelik lah. Macam mana mata hang boleh elok balik ni? Lepas tu kata menteri ni, kawan raja ni, yang menyembuhkan mataku adalah Tuhanku. Raja marah. Hang ada Tuhan selain pada aku lah. Hang ada Tuhan selain pada aku ke? Kata menteri ni, Tuhan aku dan Tuhanmu adalah Allah. Oh, lagi sakit hati. Dia tangkap member baik dia ni, dia tangkap, dia seksa. Sampailah menteri tu bagi tahu yang menyembuhkan mata aku ni, budak tu doa, mata aku sembuh. Budak tu pula kena tangkap. Budak tu pun kena balun teruk tuan-tuan, kena seksa macam-macam. Last sekali budak tu kata, yang ajak aku ni rahib. Rahib bagi tahu lah. Nanti hang jangan bagi tahu aku yang ajak. Rahib dah bagi tahu elok-elok. Rahib ni memang play safe betul ya, nak selamatkan diri. Hang akan diuji, jangan bagi tahu aku. Tapi dah budak-budak kena seksa teruk, dia pun bagi tahu rahib tu yang ajak. Rupanya tangkap rahib ni, dia mengajak Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Tapi dalam kitab dia akan sebut Kristian. Pasal apa? Pengikut Nabi Isa lah, tapi yang sebenar. Baik, jadi bila tangkap rahib ni, raja tu dia kata, hang keluar pada agama ni, agama Islam ni, agama yang dibawa oleh Nabi Isa ni, ataupun kami gergaji kepala hang. Dia tak mau. Iman kuat, walaupun dia takut, iman kuat. Jadi dia tanam dia kepala kat luar, gergaji kepala dia. Gergaji, bukan tembak, gergaji. Sakit tuan-tuan, gergaji ni hidup-hidup sampai terbelah dua. Mati. Tak apalah, syahid lah tuan-tuan. Kemudian siapa pula? Member raja tu. Member raja tu kan, yang menteri tu, member baik raja tu. Pun raja tu kata keluar. Pasal apa? Dia suruh mengaku dia Tuhan lah. Jadi member raja ni pun tak mau, baru masuk Islam tuan-tuan. Sebab tu orang kalau dia ikhlas pegang agama dia ni, saat dia hadapi benda ni, Allah bagi dia kekuatan. Sebab tu kena ikhlas dalam beragama. Tuan-tuan, dalam beragama ikhlas. Semayang semata-mata kerana Allah, mengaji semata-mata kerana Allah. Jangan mengaji pasal nak berdebat dengan member kedai kopi. Jangan. Hak member kedai kopi yang tak mengaji tu, tak usah duduk layan, lantok pi. Tuan-tuan debat bukan boleh menang dengan orang lagu tu, betul tak? Jangan layan. Ada orang dia mengaji pasal apa? Nak pergi berdebat dengan orang jahil. Jangan layan. Kalau tengok dia ni tak ada ilmu, mengaji pun tak usah duduk layan, buang masa. Baik tuan-tuan, buat apa saja dalam hidup tuan-tuan, biar betul-betul pure kerana Allah. Tak ada benda lain, tak ada nak orang puji ke, tak ada apa, memang semata-mata ibtigha wajhillah, kerana Allah. Tuan-tuan, bila tuan-tuan duduk di saat tu, Allah akan beri kesabaran. Walaupun baru masuk Islam ni, nak kena gergaji kepala, masa tu Allah beri kesabaran. Sekarang tak tahu lagi tuan-tuan. Bila duduk di keadaan tu, kalau tuan-tuan orang yang betul-betul beriman kerana Allah, ikhlas, Allah beri tuan-tuan kesabaran. Jadi member raja ni baru masuk Islam pun tak mau, tanam gergaji kepala, terbelah dua. Tang budak tu raja tu tak boleh nak buat apa. Raja tu tentera bawa dia. Tentera bawa budak ni pergi naik ke gunung tinggi tu. Sampai kat puncak tu, suruh budak ni keluar pada Islam. Kalau tak, lempak ke bawah. Pasal apa raja buat lagu ni? Ada setengah orang dia takut tinggi. Tuan-tuan takut tinggi? Diorang ada gayat tinggi kan. Kita tengok tinggi, kita takut, sangat takut. Lebih baik yang tembak aku pada hang lempak aku dalam apa? Daripada tempat tinggi.
tangkap pokok petai nak lempang. Ada orang dia takut sungguh. Dia lempang ni bibi hang tembak aku lah. Jadi nak bagi budak ni takut lah. Bila sampai ke atas tu, tentera kata keluar, tidak, kami lempar hang ke bawah. Gunung ni tinggi lah tuan, gunung gaung kan. Budak ni kata, Allahumma akfinihim bima syi'it. Budak ni doa, ya Allah, kau selamatkanlah aku daripada kejahatan mereka seperti mana yang kau mau. Kau buatlah lagu mana pun, selamatkanlah aku daripada mereka. Bergoncang gunung. Tentera semua pakat jatuh ke dalam gaung, jatuh ke bawah, mati semua. Budak ni relax je balik. Terkejut raja, tengok relax je budak ni balik. Kemudian raja tanya, apa yang tentera tu perbuat? Kata budak ni, Allah selamatkan aku daripada dia. Lagi sikit hati raja ni, sebab dia kan Tuhan, dia tak boleh buat apa. Jadi dia panggil tentera lain pula, okey, bawa budak ni pergi tengah laut. Tengah laut, ayak. Ada setengah orang kan takut ayak, betul tak? Tetapi tengok ayak yang berpusar tu kan, dalam masuk apa? Masuk dalam sedut, masuk dalam apa? Dalam mana-mana kan kita takut tengok kan. Lebih baik aku mati kena tembak daripada kena sedut dengan apa nama tu? Pusar air pusar tu. Lemah lagi. Takut lemah. Ada orang dia takut ayak sungguh berbanding dengan kena tembak. Jadi bawa ke laut. Laut dalam. Laut lebih dalam daripada Gunung Everest pun. Dalam. Mariana Trench tu dalam. Jadi nak lempak ke laut, bawa lah keluar. Tidak kami lempak ke laut. Laut kat tengah gelora. Tuan-tuan, champion Olimpik pun tuan-tuan mati tuan-tuan. Beritahu champion Olimpik berenang pun laut bergelora tu memang tak boleh buat apa. Jadi beritahu lah, keluar, kalau tidak kami lempak. Budak ni kata, Allahumma akfinihim bima syi'it. Allahumma akfinihim bima syi'tah. Kalau baca penuh ya Allah, selamatkanlah aku daripada kejahatan mereka dengan cara yang kau mahu. Kapai terbalik. Kapai terbalik. Mati semua tentera. Budak ni balik jalan tahiyat. Kapai dah terbalik, jalan tahiyat balik. Raja tengok, terkejut raja. Apa yang kawan-kawan kau buat, yang ni tentera-tentera buat? Allah selamatkan aku daripada mereka. Lagi sakit hati. Dia kan Tuhan, dia tak boleh buat apa. Dia sakit hati semua. Dan budak tu kata apa? Tuan, wahai raja, kau tak boleh buat apa-apa pada aku, kecuali Tuan kena buat seperti mana yang aku arahkan. Saya dengar cerita ni kan, saya ulang balik. Jadi raja sonok lah. Buat macam mana? Memang raja, kalau ikut sebagai rakyat, riwayat raja ni yang tembak, raja ni yang bunuh ni. Raja tu tanya, nak buat lagu mana ni? Pertama, Tuan kena kumpulkan seluruh rakyat jelata Tuan. Dia sonok lah, tak apa kan? Dia kan Tuhan, senang nak panggil semua. Kemudian buat apa? Dah kumpul semua, Tuan salibkan saya. Salib ni, salib macam tu. Kemudian Tuan ambil anak panah daripada busur saya. Budak ni dia ada busur. Budak ni umur dia dalam 13 tahun macam tu. Jadi ambil anak panah daripada busur saya ni. Masa Tuan nak panah itu, Tuan kata Bismillah Rabbil Ghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ni. Bismillah Rabbil Ghulam. Raja bila dengar, elok sangat, eloklah mati. Raja suka sungguh. Dia buat sungguh. Dia panggil semua rakyat dia apa semua. Menurut sebagai riwayat, raja tu yang panah, pasal dia kan Tuhan. Orang dah sekarang ni dah heboh, budak ni tak boleh bunuh, buat lagu mana pun tak boleh bunuh. Maka raja nak tunjuk dia ni punya Tuhan, dia Tuhan. Raja sendiri yang buat seperti mana budak tu bagi tahu. Dah disalib budak tu, dia ambil anak panah, dan waktu dia panah dia sebut Bismillah Rabbil Ghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ni panah. Kena kat dia. Budak tu pegang, budak tu mati. Syahid lah dia. Apa jadi? Apa jadi? Rakyat dia semua beriman. Dia sangka dia menang lah. Rupanya rakyat dia tahu raja tu sebut Bismillah Tuhan budak ni, semua rakyat dia masuk Islam. Lebih 20,000 tuan-tuan. Lebih 20,000 yang Islam ni. Maka dia sakit hati. Maka menteri dia kata, wahai Tuan, hari yang Tuan takut tu dah berlaku sekarang. Rakyat semua pakat beriman. Jadi buat apa? Maka raja sakit hati. Raja ni buat apa? Gali parit. Ashabul Ukhdud tu lah. Kutila ashabul Ukhdud. Maksud dia apa? Celaka kaum yang menggali parit. An-nari dhatil waqud, api yang dinyalakan. Izhum 'alaiha qu'ud, ketika mana mereka berdiri di tepi-tepi parit tu.
wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka menyaksikan apa yang diperbuat pada orang yang beriman. Tu saya kata Kristian ni bukan Kristian sekarang ni, beriman. Quran sebut dia ni beriman pada Allah. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahi al-azizil hamid. Baik, jadi tuan-tuan, ceritanya bagi tahu siapa yang tak mau keluar daripada Islam kena lempak dalam api. Sama ada terjun sendiri ataupun tentera tolak, maka semua pakat terjun dalam api. Api ni besar, maka semua pakat terjun. Lebih 20,000 tuan-tuan, lebih 20,000. Ini jumlah yang besar. Bayangkan anda duduk tengok orang beriman masuk dalam api, masuk. Ni bukan tembak, masuk dalam api tuan-tuan. Sampailah yang terakhir sekali, seorang perempuan kan, dia pegang bayi dia. Dia ni baru masuk Islam. Tu saya kata, kalau tuan-tuan ikhlas beragama, Allah berikan tuan-tuan satu keimanan yang tuan-tuan pun tak tahu tuan-tuan ada kekuatan tu. Bila dia nak terjun tu, dia ni berani, orang perempuan ni nak terjun, beriman. Tapi kesian kat anak tu, dia dah pegang anak dia. Ni dalam hadis sebutkan, nak terjun, yelah depan mata dia ada 20,000 tuan-tuan orang yang dalam api. Dia nak terjun tengok orang 20,000 dalam api ni. Besar lah tuan-tuan, tak cukup lah 20,000 orang dalam tu. Dia duduk tengok api, tengok anak dia, tengok api, tengok anak dia. Maka anak dia bercakap, isbiri ya ummah fa innaki 'alal haqq. Wahai makku sayang, sabarlah. Sesungguhnya mak di atas jalan yang benar. Dia pun terjun, syahid, mati semua. Baik. Jadi habis cerita Ashabul Ukhdud. Nanti saya nak cerita raja ni yang bernama Zunnuwas, nama dia. Zunnuwas nama raja ni lah, Yahudi ni lah, Zunnuwas. Apa kesudahan dia akan datang tuan, saya dah terlajak masa dah. Tapi itulah cerita, habisnya cerita tentang Ashabul Ukhdud. Akan datang kita sambung sebelah. Ini telah menimbulkan kemarahan masyarakat Kristian. Tapi Kristian di sini Kristian yang tak betul sangat lah. Dia Kristian yang dah bercampur dengan ajaran simpul tu, bukan Kristian yang seperti budak ni dakwah. Nanti kita sebut bagaimana. Termasuk salah seorang ni Abraha yang nak serang Mekah tu. Dia antara orang Kristian yang datang membela lah Ashabul Ukhdud, walaupun dia pun jahat Abraha tu. Baik. Jadi tuan-tuan, akan datang kita tengok kosak sebelah. Ini telah menimbulkan kemarahan masyarakat Kristian. Jadi cukup sekadar tu. Saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada masa depan, di bulan depan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum sa'ilil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhaman, tafarruqana ba'da tafarruqan.